Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita nak sambung dengan topik yang terakhir, subtopik yang terakhir, iaitu 9.4, hubung kait jenis permukaan objek dengan penyebaran dan pembebasan haba. Okey, jenis permukaan objek dengan penyerapan dan pembebasan haba. Okey, kita tengok. Okey, tentang penyerapan dan pembebasan haba. Okey, cuba kamu tengok tangki minyak yang ada dalam gambar ni. Okey, warna dia cerah. Ataupun kamu boleh imbas kembali kalau kamu pernah teringatlah kalau kamu berselisih dengan lori minyak, lori tangki minyak, cuba kamu bagi tahu apa warna dia. Selalunya warna cerah lah. Kita memang rasanya setakat cikgu hidup ni, cikgu tak pernah tengok lagi lah lori tangki minyak yang berwarna gelap. Okey, ada alasan kenapa warna dia cerah. Okey, tengok di sini ya. Lori tangki minyak warna cerah seperti warna putih ataupun perak. Okey, warna cerah sebab apa? Okey, sebab warna cerah ni dia tidak menyerap haba yang banyak. Okey. Kemudian penyejatan minyak juga dapat dikurangkan. Penyejatan maksudnya ni lah. Minyak ni dia naik ke atas. Dia jadi wap. Dia tak tersejat. Okey, minyak dia kurang tersejat naik ke atas. Itu maksud dia penyejatan minyak dapat dikurangkan. Jadi, keupayaan sesuatu objek untuk menyerap dan membebaskan haba bergantung kepada jenis dan juga warna permukaannya. Okey, yang kita akan tengoklah dalam tajuk kali ni. Okey, untuk penyerap haba, okey kita tengok penyerap haba. Okey. Kita tengok Kita ada dua jenis lah. Kita cuba tengok eksperimen kat sini. Okey, ada termometer, ada plat besi dekat atas ni kita tutup. Okey, ada tin susu, dua tin susu lah. Okey, satu tin susu bercat putih, satu lagi yang ini bercat putih. Okey, putih. Satu lagi bercat hitam. Okey, kemudian kita ada kasar dawai di bawahnya dan kita letak di atas tungku kaki 3. Kita panaskan penunu Bunsen ni. Okey, kita tengok di awal. Sebelum kita memulakan eksperimen ataupun di awal eksperimen, kita ambil dulu suhu kedua-duanya. Okey, kita ambil suhu dekat tin susu bercat putih. Kita juga ambil suhu dekat tin susu bercat hitam. Okey, jadi suhunya kita nampak 30 darjah Celsius. Sama. Okey, lepas tu kita biarkan seketika. Mungkin kita biarkan dalam 5 minit. Okey, kita biarkan 5 minit. Okey, dengan api yang terbuka. Okey, lepas 5 minit, kita ukur balik dia punya suhu. Jadi, kita dapati yang J ni, yang warna putih ni J. Okey, dia suhunya adalah 40 darjah Celsius. Manakala K ni, yang tin susu bercat hitam, okey, suhunya adalah 55 darjah Celsius. Jadi, untuk J, okey, tin yang bercat putih berlaku 10 darjah Celsius peningkatan. Peningkatan sebanyak 10 darjah Celsius. Manakala K pula berlaku peningkatan sebanyak 25 darjah Celsius. Jadi, kita dapat simpulkan di sini bahawa okey, tin susu bercat hitam iaitu K, okey, menyerap haba dengan lebih banyak berbanding dengan tin susu bercat putih iaitu J. Warna hitam dia serap haba banyak. Sebab tu kamu nampak daripada 30 naik ke 55. Okey, jadi apabila suatu objek menyerap haba, suhunya meningkat. Okey, sebab termometer ni dia mengukur suhu lah haba yang ada. Okey. Iaitu, okey nampak. Jadi kesimpulan di akhirnya permukaan yang gelap dan kusam. Kusam ni macam dengan gelap jugalah. Merupakan penyerap haba yang baik. Okey, jadi kalau kata kamu pakai baju panas, sebab itulah kita punya uniform sekolah,
tak boleh warna hitam. Sebab apa? Okey, uniform sekolah tak warna hitam. Lepas tu kamu punya anak tudung pun dekat sekolah tak boleh warna hitam. Singlet pun tak dibenarkan warna hitam. Sebabnya kita ni Malaysia ni panas. Okey, panas. Lepas tu kalau kamu buat apa-apa aktiviti, sukan ke, apa ke, warna hitam tu dia menyerap haba. Jadi dia akan menyebabkan kita rasa lebih panas. Kadang setengah orang yang tak tahan, dia boleh pengsan. Jadi inilah alasan dia. Kalau kamu tanya cikgu, kenapalah cikgu sekolah ni tak boleh pakai warna hitam apa semua? Ini sebab dia. Kita nak elakkan sebab kamu ni masih lagi kanak-kanak lah kita katakan, bukan kanak-kanak. Belum dewasa lagi. Okey, jadi kamu ni tak tahan badan kamu ni. Senang kalau kata orang dewasa pun boleh juga kena haba. Tapi kamu ni senang kena stroke haba. Panas sikit tak tahan, pengsan. Jadi kita nak elakkan masalah macam ni lah. Okey, kemudian kita nak tengok tentang pembebas haba pula. Apabila suatu objek membebaskan haba, suhunya menurun. Okey, tadi bila kita panas, kita serap haba, suhu naik. Yang ni pula bila kita bebaskan haba, suhu dia menurun. Okey, kita tengok eksperimen yang kedua. Okey, eksperimen yang kedua, kita ada sama juga lebih kurang lah. Kita ada tin susu bercat putih yang dipanggil J, tin susu bercat hitam yang kita labelkan sebagai K, dan dalamnya ada air panas. Okey, dia punya isi padu dia samalah. Kalau kita tengok isi padu cat ni sama. Isi padu tin ni sama. Tak ada yang kecil, ada yang besar. Mesti sama sebab kita nak uji dekat sini warna saja. Okey, jadi kita tengok awal-awal sebelum kita mula eksperimen, kita cek dulu suhu. Kedua-duanya adalah 90 darjah Celsius sebab dalam dia air panas. Okey, kemudian di akhir kita biarkan selama 5 minit lah. Lebih kurang dalam 5 minit kita biarkan dia. Jadi apa yang berlaku adalah dekat J ni suhu dia 80. Okey, dekat K ni suhu dia 65. Jadi kalau kita tengok dekat keputusan ni, J ni dia turun sebanyak 10 darjah Celsius. K pula dia turun sebanyak 25 darjah Celsius. Jadi dekat K ni, okey, dekat K ni dia punya suhu lagi cepat turun. Maksudnya pembebasan haba dia adalah lebih cepat berbanding dengan J. Jadi kesimpulannya dikatakan permukaan yang gelap dan kusam merupakan pembebas haba yang baik. Dia ni boleh cepat membebaskan haba. K. Dia ni adalah penyerap haba yang baik dan juga pembebas haba yang baik. Jadi kesimpulan di akhirnya, permukaan yang gelap dan kusam adalah penyerap haba yang baik dan juga pembebas haba yang baik. Kalau J ni, warna putih ni, dia lambat untuk membebaskan haba. Okey, jadi yang ni dia adalah kesimpulan yang akhir. Okey, permukaan gelap dan kusam, penyerap haba yang baik dan pembebas haba yang baik berbanding dengan permukaan cerah dan berkilat. Okey, tapi permukaan cerah dan berkilat ni, dia adalah pemantul haba yang baik. Di sini. Pemantul haba. Okey, dia boleh memantulkan haba dengan baik. Pemantul haba yang baik. Nak tulis pun lambat ni. Pemantul. Cikgu duk pedar tulisan ni jadi lambat lah. Kamu tahulah, kamu dengar cikgu macam pemantul haba. Pemantul haba yang baik. Maksudnya kalau kita letak cermin dekat rumah kita, cermin tu dia boleh memantulkan haba dengan baiklah, warna dia cerah dan juga berkilat. Okey. Ada satu lagi konsep haba dalam kehidupan harian, kita ada konsep bangunan hijau. Okey, konsep bangunan hijau ni adalah idea yang dijana untuk kita kurangkan kesan terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia akibat kepesatan pembangunan. Okey, kalau dekat bandar-bandar yang besar, okey, ada banyak sangat bangunan yang tinggi-tinggi.
Okey, kadang-kadang kita ada nama dia Pulau Habor. Kalau kamu pernah dengar Pulau Habor dekat Kuala Lumpur contoh. Sebab apa? Bangunan tinggi-tinggi. Okey, lepas tu pula dibuat daripada cermin. Okey, dan cermin ni dia memantulkan haba, dia tak masuk dalam tu. Tapi dia akan menyebabkan dekat sekitar bangunan tu, haba terperangkap dekat situ. Jadi dia akan panas. Okey, jadi kita buat konsep bangunan hijau. Okey, ciri-ciri bangunan hijau. Kita tengok apa yang dikatakan bangunan hijau. Kecekapan tenaga yang tinggi melalui penggunaan tenaga solar atau penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui. Okey, kalau kamu pernah tengok dekat rumah sesetengah orang lah. Cikgu rasa dekat Lostak ada banyak ni. Cikgu baru nampak. Okey. Ni bumbung. Dekat bumbung ni dia macam ada satu bateri. Macam ni. Macam ni. Yang ni lah solar. Okey, jadi rumah ni dia menggunakan tenaga solar. Waktu siang dia akan menyerap tenaga solar daripada matahari. Jadi malam dia bolehlah guna tenaga solar ni. Dia tak payah guna tenaga elektrik. Okey, kemudian guna tenaga yang boleh diperbaharui lah. Okey, contoh dia kalau macam bio-GC, petrol, apa tu, itu adalah tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Macam cahaya matahari, tenaga solar boleh diperbaharui. Okey. Kemudian mempunyai sistem pengaliran air. Sistem pelongkangan dia bagus. Okey, pelongkangan dia bagus, tidak menyebabkan banjir dan sebagainya. Peredaran udara, rumah tu dia ada peredaran udara. Bila ada peredaran udara, okey, mungkin kita letak tingkap, okey, kita letak air ventilation. Untuk apa? Okey, sebabnya ada udara yang mengalir. Bila ada udara yang mengalir, jadinya rumah tu dia mengeluarkan haba lah. Jadi kita kurang guna tenaga. Kita tidak bergantung dengan aircon. Okey. Kemudian rumah kampung banyak lah kan. Dia tak guna aircon tapi dia menggunakan pengaliran udara yang bagus. Buka tingkap, banyak tingkap dekat rumah dia. Ada banyak ruang udara untuk menyejukkan rumah. Okey. Kemudian apa lagi? Pencahayaan yang baik. Bila pencahayaan yang baik, tak adalah kita selalu buka lampu kan. Jadi kita akan kurangkan penggunaan tenaga elektrik. Kadang-kadang setengah rumah ni gelap. Waktu siang pun kena buka lampu. Waktu malam lain lah. Ni waktu siang pun kena buka lampu. Okey, ataupun kita boleh tukarkan lampu tu. Kita guna lampu solar. Sekarang dah banyak. Okey, penggunaan bahan-bahan kitar semula. Apa yang kita boleh kitar? Kita boleh kitar semula. Contoh, mungkin kita letaklah macam rumah kampung, kita letak pelepah ke. Okey, atau untuk atap. Okey. Ataupun kalau kita nak buat pondok tu, kita buat pondok daripada, mungkin kalau kita pandai buat, kita buat daripada kertas-kertas. Okey, untuk tempat berehat. Okey, jadi itu sahaja untuk konsep bangunan hijau. Okey, jadi itu saja dah tamat kita punya bab 12. Nanti kita akan sambung dengan bab 9. Kita akan sambung dengan bab 10.